Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. Salam beristirahat, salam perjuangan, salam reformasi kepada rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat-sahabat handai daripada jauh dan dekat yang masih bersiaran dengan kita pada malam ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya. Selesai daripada edisi Bahasa Sarawak tadi, saya terus sambung kepada edisi bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, bahasa Melayu lah, kira bahasa Melayu lah. Dan edisi Sarawak, dan sekarang ni kita pergi ke National Politik Agenda berkenaan dengan isu yang saya akan bawakan pada malam ini. Dan ada beberapa perkara yang rentetan daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam beberapa hari ini. Menarik untuk kita nak tengok dan lihat, dan agak mengejutkan apa yang saya cakap semalam berkenaan dengan usaha daripada pihak UMNO dan juga pihak Azmin, bagaimana plan dan pelan jangka panjang, jangka pendek mereka dalam menguasai politik, arena politik, dan menentukan apa orang kata keabsahan, menentukan the kelestarian, sustainability of their political punya mileage, dan juga dia punya ni kerjaya politik Azmin, politik Atok, politik Mahyudin bersatu dalam mereka menghadapi pilihan raya yang akan datang. Dan menarik mengenai apa yang diungkapkan oleh UMNO pada malam tadi. Selepas saya buat live malam tadi, UMNO ada buat lebih kurang dalam 5 perkara disebut. Tapi ada perkara yang tak disebut. Yang mana saya akan sebut pada malam ini. Ada benda yang UMNO tak sebut malam tadi, tetapi diungkap, dirungkai, tidak dinyatakan dalam press conference tersebut. Kerana ini merupakan terma dan syarat yang diberikan kepada Muhyiddin. Nampaknya mereka masih lagi nak bagi Muhyiddin untuk ruang untuk Muhyiddin berfikir mengenai perkara ini. Dan nampaknya UMNO dalam keadaan dia terumbang-ambing dan tersepit di antara permintaan yang mereka nak dan keadaan dan realiti yang ada sekarang. Dan kesepitan dan mereka tahu mereka tidak ada bargaining chip ini menyebabkan Bersatu dan juga Muhyiddin, Azmin, Mahyudin dan sebagainya, melihat taktik UMNO untuk menakut-nakutkan mereka itu hanyalah sebagai satu bluff. Hanyalah sebagai satu omong kosong sahaja. Jadi dengan itu mereka merasakan mereka tidak merasa takut. Dan yang ini mungkin orang ada di antara kalangan-kalangan orang PKR sendiri yang akan marah dengan saya, menunjukkan, ini bagi pendapat yang Mahyudin, bahawa sebenarnya UMNO bluffing dalam mengatakan ada sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mereka tahu UMNO tidak akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan tidak akan menyokong PKR dalam apa-apa tindakan menggugurkan kerajaan. Dan disebabkan oleh itu, tapi persoalannya betul ke? Itu cerita lain. Tapi dalam keadaan sekarang ini, bluff mereka tak berjaya. Siapa main poker ni dia tahulah. Dan bahawa yang dia tahu, Muhyiddin sekarang tahu bahawa UMNO sekarang bluffing. Okey, itu kita akan ungkaikan sebentar lagi. Sebelum itu, terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton. Saya mohon kalau boleh share, like, subscribe. Tolong paskan kepada kawan-kawan. Seperti biasa, kalau kita pun tahu benda ini, we know the routine. Saya mana dekat YouTube YouTube saya, tolong subscribe channel, klik notification bell, kemudian like saya punya posting setiap kali. Itu je yang boleh membantu kita. Siapa yang ada dekat yang dekat Facebook saya, like saya punya page, kemudian share apa-apa wacana kita ni, kita share saja, insya-Allah. Apa yang ada manfaat dia, kita manfaatkan sekali bersama, insya-Allah. Begitu juga dekat Twitter saya ada Twitter sekarang ini. Alhamdulillah, terima kasih yang terus follow Twitter saya di Iswardi Morni Official. Saya pun ada Instagram baru saya, Iswardi Morni Official. Dia dua, Iswardi Morni, bukan yang first tu, yang second. Iswardi Morni Official tu, yang tu adalah saya punya Instagram. Cuma Instagram ni tak adalah aktif sangat. Saya nak gunakan Instagram ni untuk tujuan mungkin masa pilihan raya nantilah, kalau ada pilihan raya. Yang menarik untuk kita nak ungkap malam ini, yang pertama berkenaan dengan meeting malam tadi, di mana UMNO ada mengadakan mesyuarat Majlis Tertinggi mereka, Majlis Pimpinan Tertinggi MPT mereka. Majlis Pimpinan Tertinggi itu telah memutuskan beberapa perkara. Daripada 5-6 perkara tersebut, yang 4 tu kita tak pelik lah, itu biasa dia ulang balik perkara yang sama. Tetapi 2 yang last tu agak menarik, apabila mereka menyentuh bahawa mereka masih mendesak agar diadakan pilihan raya. Sekiranya COVID ini dalam keadaan yang menurun ataupun sederhana, maka mereka mendesak untuk diadakan pilihan raya.
Dan yang sebelumnya adalah satu yang menarik mengenai apa orang kata, ialah yang tu tak berapa nak signifikan sangat. Okey. Itu perkara pertama mengenai meeting malam tadi. Yang kedua, apa sekarang ni Mahyudin bagaimana? Itu yang kita nak tengok, Mahyudin bagaimana. Mahyudin ni bagaimana situasi beliau, apa keadaannya, adakah dia tersepit, adakah dia gembira. Jangan kata saya tahu Mahyudin tu gembira tu, tidak. Tapi maksudnya dalam keadaan sekarang ini, apa kedudukan dan keadaan dia sekarang ini. Dan bagaimana langkah mereka seterusnya. Kemudian pula yang kalau kita tengok yang perkara yang terakhir yang mungkin kita boleh lihat adalah berkenaan dengan situasi ekonomi yang boleh kita jangkakan dalam masa yang akan datang. Okey. Perkara pertama kita bercakap tentang ekonomi dululah. Bismillah. Kita minum dulu. Rata-rata ekonomi sekarang ini kalau kita tengok daripada segi mood pengundi, kita akan nampak pelabur, kita akan nampak bahawa pelabur itu lebih yakin kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim memerintah dan juga menjadi peneraju. Antara buktinya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beliau mempunyai formidable punya majority yang huge majority pada tempoh hari. Kita tengok pasaran saham meningkat naik dengan tinggi. Kemudian bila berlaku darurat dan tempoh hari serta hari ini, kita tengok pasaran saham menjunam agak tinggi, agak teruk jugalah pada hari ini dan juga hari yang sebelumnya, mengindikasikan sebenarnya kalau kita tengok daripada segi keyakinan pelabur itu sendiri, pelabur itu yang paling penting, pelabur ini pertama dia bersetuju dengan kestabilan politik. Yang kedua, pelabur ini dia melihat kepada sesiapa yang boleh mentadbir untuk memastikan kestabilan politik. Sekarang ini dalam keadaan dan situasi yang sekarang yang kita ada, kita dapati bahawa kestabilan politik itu masih lagi belum berada dalam tahap yang boleh meyakinkan para pelabur kita. Now, ketidakstabilan politik itu maksudnya dia bukan masalah macam di Thailand ada demonstrasi atau di Indonesia macam ada demonstrasi, tak ada. Tetapi ketidakstabilan politik itu kita dapat lihat bahawa dihasilkan oleh antara lain kalau kita tengok player ni sekarang bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pakatan Harapan seolah-olah tak mengeluarkan satu statement yang orang kata very damaging pun. Yang damaging sekarang ini adalah daripada UMNO. UMNO seolah-olah membuat satu statement yang akhirnya merosakkan hubungan dengan Bersatu dan mewujudkan ketidakstabilan politik. Saya selalu kata, malam tadi pun saya kata, sebelum ni saya pun kata bahawa the godfather of politik, kalau nak stabilkan politik negara, bagi je UMNO berkuasa. Itu je. Dan kita tahu bahawa sekarang ini sebarang gegak komputer, gegaran, sebarang rattling the cage dan sebagainya itu berlaku disebabkan oleh UMNO yang nak cuba untuk memastikan ketidakstabilan politik sentiasa berlaku. Okey, itu poin yang selepas ni saya akan bawa. Seterusnya, bagaimana keadaan ekonomi kita sekarang ini akan datang. Tuan-tuan dan puan, kita kena brace for impact. Hari ini saja 700 lebih kes positif walaupun berlaku di Sabah. Kita jangan menafikan bahawa sekarang ini di Semenanjung akan terdapat kes-kes yang ini juga akan meningkat. Di mana peningkatan itu akan berlaku sekiranya ada satu benda yang trigger saja. Ada satu kluster yang trigger saja. Dan apa yang saya nak katakan di sini adalah daripada segi ekonomi, tuan-tuan dan puan kita kena bersedia bahawa selepas ini akan ada norma baru, berkemungkinan pertama pekerjaan itu akan banyak dibuang. Kedai akan banyak tutup, ekonomi kita akan merudum, pergerakan ekonomi kita akan lembab, pendapatan kita akan lembam. Iaitu dia ada yang mana yang tak dibuang kerja tetapi dia tak akan naik gaji dia. Indikasi ini paling mudah kalau kita tengok daripada segi pegawai kerajaan. Selangor hari ini mengumumkan setengah bulan gaji. Bonus setengah bulan. Setengah bulan gaji kalau tak salah saya. Bonus setengah bulan gaji. Dia biasanya sebelum ni 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba setengah bulan gaji. Mengindikasikan negeri yang paling maju mempunyai satu, itu mengindikasikan daripada segi kantong keuangan ekonomi di negeri yang paling maju pun dalam keadaan kering. Nah, bayangkan negeri-negeri yang miskin seperti Kedah. Kalian bayangkan negeri miskin seperti Kelantan. Bayangkan negeri-negeri miskin. Saya bukan bercakap tentang penduduk ramai miskin. Saya bercakap tentang negeri yang miskin. Seperti Kedah, seperti Kelantan, Perlis umpamanya. Jadi mereka akan terjejas teruk dengan keadaan COVID ini. So poin saya adalah apa? Selagi mana kerajaan tidak mempunyai satu plan yang kukuh dan utuh
dalam menghadapi ekonomi kita for the next 6 to 12 months. Saya dah cakap benda ni bulan April, bulan Mac hari tu. Mac, April, Jun hari tu saya bercakap tentang apa plan kerajaan dalam menghadapi ekonomi for the next 6 to 12 months. Kita tidak ada satu plan khusus untuk menghadapi keadaan ekonomi yang ada sekarang ini. Sebenarnya ada cara, ada kaedah. Tetapi kita tak menggunakan cara dan kaedah itu. Norma baru ini bukanlah tidak memungkinkan dia sebenarnya ada satu cara lain untuk memungkinkan ekonomi kita bergerak dengan kaedah yang baru. Tetapi kita memerlukan satu daya fikir yang lain. Kita kena berfikir di luar norma dia. Sebab keadaan sekarang ini adalah di luar norma. Kita tak sangka sebelum ini, contohnya Grab Food, Food Panda, sekarang ni macam-macam delivery saya tengok. In fact, rumah pun ada delivery. Hari tu saya tengok ada satu Lala Delivery, di mana kita boleh hantar daripada rumah ke rumah. Kita nak pindah rumah dan sebagainya pun sekarang ini berkembang pesat. Dan kalau kita tengok sekarang ini, industri-industri yang sebelum ini, yang kita rely upon heavily, contohnya pelancongan, sekarang ini meruduk. Saya pergi KLIA hari tu, sejak daripada bulan Mac sehinggalah sekarang ini, setiap kali saya lalu dekat KLIA, dia kosong dia tu, tak pernah dalam keadaan macam tu. Saya dah, KLIA ni dia macam kira stesen bas saya lah. Tiap-tiap bulan for the past 7 years, saya memang akan pergi to and fro Sarawak dan Semenanjung. Saya memang akan travel every month. Setiap bulan saya akan travel without fail. Dan saya tahu keadaan KLIA 2 tu. Dulu nak cari tempat duduk ke KLIA 2 tu punyalah susah. Sekarang ni nak baring pun senang. Nak menunjukkan daripada segi ekonomi. Kalau itu pintu masuk negara kita dalam keadaan yang merudum ekonomi dia. Bayangkan daripada segi pendapatan rakyat for the next 6 to 12 months. Sekarang ini KWSP tak dibenarkan keluar. Okey, tak apa. Tetapi kalau KWSP itu tak dibenarkan keluar, apa alternatif untuk rakyat? Moratorium sekarang ini memang betul nak minta extend. Ni dah habis, sepatutnya dah start dah. September hari tu dah Oktober dia start bayar dah. Dah start bayar Oktober. Nasib baik kereta saya dah habis bayar dah. Dua-dua kereta dah habis bayar. Alhamdulillah lah. Tapi tak beli kereta baru lah. Kereta lama lah. Tak apa lah. Tapi bagaimana yang baru beli kereta tahun lepas tu macam mana? Nak kena bayar for another 9 years. Tiba-tiba kena buang kerja, tak ada kerja. Tiba-tiba tak ada pendapatan. Dan ada kawan saya yang saya tahu pendapatan dia belas ribu dulu masa tahun 2019. Puluh ribu tiap-tiap bulan dengan berniaga. Sekarang ni kedai kena tutup, tuan-tuan dan puan. Dia dah beli dah beli shop lot, dia dah beli rumah, dia dah beli kereta untuk komitmen. Pendapatan dia bulan-bulan tu boleh dapatlah belas ribu, puluh ribu. So, dia punya komitmen tu tinggi. Masuk 2020, collapse. Daripada belas ribu pendapatan bersih, dah tolak semua. Sekarang ini nak dapat beratus pun susah. So, dalam keadaan macam tu, apa plan dan tindakan kerajaan kita? Sebab itu bajet 2021 ni sangat penting dalam menentukan kelangsungan hidup rakyat Malaysia for 2021. Sebab menurut kajian daripada World, WHO dan sebagainya, untuk kita nak dapatkan vaksin COVID ini, sekurang-kurangnya lepas kita dah dapat vaksin, katalah kita jumpa vaksin hujung tahun ni atau awal tahun depan, kita kena put in on human trial. Ada yang kata dah ada on human trial. Tak apalah. Human trial tu pun at least minimum 1 year kita nak tengok efek dia kepada human trial. Biasanya 2 tahun. Tapi katakanlah kita ambil setahun. So meaning to say 2022 barulah kita dapat nampak bahawa COVID ni, kalau jumpalah vaksin itu, kita nampak COVID ini akan subside. Kita akan nampak COVID ini akan dipulihkan. Itu pun kalau kita jumpa vaksin dia. Persoalan ni kalau benda ni berlarutan for another 2 years, 3 years, 5 years. So kita sepatutnya, kerajaan dah ada think tank. Saya tak nampak lagi sebenarnya, to be honest, saya tak nampak lagi. Menteri dah 70 dah menteri. Timbalan Menteri Kesihatan je 2. Kan? Menteri Ekonomi, Menteri MITI sebagainya. Tapi saya tak nampak oleh Azmin ataupun Tok Pa tentang apa, ataupun Menteri Keuangan Zafrul, pelan pembangunan. Katakanlah, post this question, katakanlah COVID ini berlangsung for the next 3 years. Apa yang kerajaan boleh buat? Government intervention daripada segi ekonomi terhadap ekonomi rakyat, pendapatan rakyat. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh sediakan? Apa yang kita boleh capture?
Tuan-tuan dan puan-puan, suka atau tidak, kita nak kena hadapi keadaan ini. Tapi persoalan dia, nak jawapan kepada soalan saya tadi tu. What if for the next 3 years? Jangan kita tanya soalan, what if kalau next year kita dapat baik, apa kita akan buat? Jangan tanya soalan tu. What if kalau benda ni berlarutan for the next 3 years? Ada yang kata, janganlah doa Is. Ni bukan doa. Kita nak buat planning, kita kena ada plan lah. Kan? Kita ada masalah. We have a problem. The first step towards solving the problem is admitting there is a problem. Second step is what action? What action plan on how are we going to solve this problem? Kita tahu pemandu-pemandu taksi dalam keadaan kesusahan. Pemandu Grab pun mengadu kesusahan. Saya naik Grab dekat KL. Saya borak dengan orang tu, dia kata, saya turun daripada KL, saya pergi satu tempat ni. Dia kata, you are the first passenger hari ini yang paling besar saya ambil. Masa tu saya bayar dia RM50. Travel, RM50 travel. Dia kata, you paling besar. Jarang saya macam ni, dia kata. Tapi ini keadaan ekonomi yang melanda sekarang ini. So dia terpaksa resolve kepada benda lain. Dia terpaksa tukar kepada benda lain. Dia kena fikirkan benda lain. So apa benda lain itu? Itu tak payahlah saya cakap. Itu kenalah lantik orang-orang yang berfikir macam mana cara kita nak solve this problem. And to be honest with you, ada cara dia, ada kaedah dia, ada metod dia. Tapi ini kerajaan kena take action. Okey, habislah. Habis 4 tu. Bukan habis lagi live saya. Ni baru part pertama bercakap tentang ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fikir bajet 2021 ni. Saya panjang cerita ni lepas bajet 2021 ni. Apa benda yang kita boleh rungkaikan, ungkapkan, harapkan. Kedua, mesyuarat UMNO. Yang dinyatakan dalam mesyuarat UMNO tempoh hari, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang menariknya. Adalah, dia kata UMNO kekal fokus dengan kejahatan politik. Dia ada 6 perkara yang disebut dalam press conference UMNO yang habis kira-kira pukul 12 malam tadi. Pukul 1. 12.30. Dia kata UMNO pertama, ini perkara kedua. UMNO kekal fokus dengan gencatan politik. Okey, itu biasalah. Itu pun kita tahu. Dia kata, alah, dia ulang balik benda yang sama. Nombor 2, UMNO akan tetap junjung titah UIDPA. Okeylah, itu pun kita tahu. Iaitu tidak ada apa orang kata politicking dan sebagainya. Okeylah, fine. Nombor 3, UMNO memperhalusi pandangan mengenai belanjawan. Dia kata diminta untuk diperhalusi pandangan mengenai belanjawan. So, dia ada kemukakan cadangan-cadangan dia. Okeylah, that's fine. Nombor 4, sebarang tindakan mana pihak yang mendukung titah, yang tidak mendukung titah YDPA adalah dikesali. So, sepatutnya pada masa ini, sudah ada hentaman-hentaman terhadap rais yatim. Dan hari ini, ada seorang lawyer yang cuba untuk mempertikaikan titah keputusan Majlis Raja-Raja bagi menolak darurat. Ada seorang Said Said Ghazali ke apa nama dia? Saya tak ingat. Yang cuba nak mempertikaikan, cuba melawan tindakan yang di-Pertuan Agong menolak darurat yang dipohon tempoh hari oleh Perdana Menteri. Dan ini saya tak tahu mana pergi sekarang ini. Sekarang ini dah boleh dah. Ada yang berani ni. Di zaman kataan PN ni. Yang berani untuk nak melawan yang di-Pertuan Agong dalam pengampunan diraja. Yang berani nak melawan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berani melawan yang di-Pertuan Agong, keputusan di-Pertuan Agong untuk menolak darurat. Ini berlaku di zaman di mana kerajaan Melayu Islam memerintah. Ni DAP tak ada, tuan-tuan dan puan. Yang ada Cina 2 orang tu je. Kan? Wika Siong dengan siapa yang mamat tu. India seorang, Saravanan. Yang lain tu semua Melayu Islam. Daripada PAS lagi. Mana pergi? Suara-suara PAS sekarang ini. Walaun macam-macam yang kononnya perjuangan Islam tu kat mana sekarang ini? Yang orang mempertikaikan, rais yatim mempertikaikan. Tak ada siapa hentam dia. Senyap, tiba-tiba semua senyap. Ini di bawah kerajaan Perikatan Nasional yang mempertikaikan titah yang di-Pertuan Agong, keputusan yang di-Pertuan Agong. Bila yang di-Pertuan Agong mengampunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada orang mempertikaikan, menderhaka terhadap keputusan tersebut. Dan kalau kita buat zaman Pakatan Harapan dulu, confirm kena cop derhaka. Ini zaman Perikatan Nasional ni, kerajaan apa yang macam ni? Kononnya Islam, kononnya Melayu di mana? Mana dia pejuang-pejuang Islam, mana dia pejuang-pejuang Melayu sekarang ni? Semua senyap. Sebab apa?
dah dapat jawatan, dah sedap duduk ke atas kan. Tinggallah macam-macam walaun menyalak kat bawah ni seorang-seorang. Okey, yang keempat, sebarang tindakan mana-mana pihak dalam, okey. Yang kelima, UMNO haruslah kekal dalam kerajaan. Yang ni saya kata menarik. Sebab apa? Dia kata UMNO haruslah kekal dalam kerajaan. Yang ni kontradik sikit dengan apa yang Zahid Hamidi kata selama ini. Zahid Hamidi kata, Nazri Aziz kata, kemudian pimpinan-pimpinan UMNO sendiri mengatakan bahawa gabungan Perikatan Nasional yang berada di dalam Perikatan Nasional itu bukannya gabungan parti. Dia bukan en bloc. Dia bukan parti UMNO masuk ke dalam Perikatan Nasional. Tetapi dia adalah individu-individu parti yang masuk ke dalam Barisan Nasional, ke dalam Perikatan Nasional. Jadi kalau dalam keadaan itu, kenapa tiba-tiba disebut UMNO harus kekal dalam kerajaan? Itu perkataan dia. Jadi indikasinya apa? Dia kata seolah-olah nak mengatakan UMNO as a party itu kekal. Tetapi bukan individu ahli-ahlinya. Ahli-ahlinya boleh memilih dia nak menyokong siapa. Dan ini kekal sehingga ke hari ini. Dan sehingga ke hari ini, tidak ada satu statement daripada UMNO. Even 2 kali dah meeting MPT, Majlis Tertinggi ni dah meeting. Tidak ada satu statement. Kalau sesiapa yang menyokong Anwar Ibrahim, maka akan ambil tindakan oleh parti. Tak ada. Ini satu indikasi yang sangat besar, tuan-tuan dan puan. Tak ada. Indikasi ini sangat besar untuk menandakan bahawa sebenarnya perbincangan itu walaupun ada, niat itu walaupun ada, itu di peringkat ahli-ahli. Sebab itu Mahathir berani bercakap tentang kerajaan perpaduan. Kuli pergi berjumpa dengan Mahathir. Kerana apa? Ia berkait rapat dengan individu di dalam parti, bukan parti. Sebab itu, mereka yang nak menyertai Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti bukan en bloc parti, bukan parti UMNO. Tetapi individu di dalam parti UMNO. Dan mereka kekal di dalam UMNO tanpa UMNO perlu mengambil tindakan disiplin ke atas mereka. Sebab itu bila dikatakan UMNO harus kekal dalam kerajaan, kita memahami maksud dia itu sebagai parti UMNO itu harus kekal dalam kerajaan. Dan bila dikatakan 3 hari, 4 hari lepas, UMNO tidak akan bersama dengan PKR, bermaksudnya parti UMNO itu tak akan bersama dengan PKR. Dia memang betul pun. Tak salah. Tetapi bukan bermakna ada halangan ahli-ahlinya untuk bersama dengan Parti Keadilan. Bukan maksudnya ahli-ahli tidak boleh memilih untuk bersama dengan gabungan Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau sekiranya berlaku undi tidak percaya. Sebab itu saya tanyakan persoalan malam tadi, kalau berlaku undi tidak percaya, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Itu soalan kita seterusnya. Kemudian yang keenam, UMNO memutuskan mandat rakyat. Yang ni sebenarnya. UMNO memutuskan agar mandat rakyat dikembalikan kepada rakyat dengan memohon pilihan raya umum diadakan sekiranya COVID pulih atau sudah sederhana. Yang ni, clause ini, statement ini tak ada dalam statement 4 hari lepas. Malam ini dibincangkan. Malam tadi dibincangkan dan dinyatakan bahawa UMNO komitmen UMNO, Majlis Tertinggi UMNO kembali kepada dasar mendesak agar diadakan pilihan raya. Now, clause ini sangat penting untuk kita nak faham. Clause ini adalah sangat penting untuk kita nak faham. Dia umpama macam ni, tuan-tuan dan puan. UMNO, kalau dia nak buat sesuatu, dia tak kadang-kadang, dia tak hantar direct message. Tapi dia hantar coded message. Coded message. Coded message ni apa? Message berkod. Message yang hanya boleh difahami oleh Muhyiddin Yassin. Apa maksud UMNO memutuskan agar mandat rakyat dikembalikan dengan memohon pilihan raya umum diadakan dengan segera sekiranya COVID pulih atau sudah sedang? Apa message yang cuba dihantar? Apa kod yang cuba dihantar kepada Muhyiddin Yassin? Kod dia ini maksudnya apa? Maksudnya, kami nak pilihan raya dan kami akan lawan kamu dalam pilihan raya itu nanti. Itu kod dia. Dia tak akan kerjasama dengan Bersatu. Mereka akan lawan Bersatu kerana tidak memenuhi dan tidak mematuhi apa peraturan yang nak term-terms yang diberikan oleh UMNO. So sekarang ini dia nak bagi satu signal kepada Bersatu, kepada Mahyudin, that we are ready to fight. The question is, are you ready? Persoalan utamanya, Mahyudin dah bersedia ke? Kita kena ingat Bersatu hari itu menang hanya lebih kurang 11 kerusi.
11 15 kerusi. Saya ingatlah, berbelas kerusi lah. Tolak dengan, berbelas, 16 kerusi. Tolak dengan Pejuang. Okeylah, ambil sekali lah Pejuang masuk dalam tu. Berbelas kerusi. Dicampur dengan UMNO, dapatlah 30 lebih. Campur dengan PKI yang khianat, dapatlah 40. Question is, soalan dia, selepas ini geng-geng, maksudnya majoriti yang bersama dengan Bersatu adalah sampah-sampah yang dibuang dan hanyut daripada parti-parti yang lain. Mereka bukan menang atas dasar parti Bersatu. Yang menang atas dasar dan nama dan logo parti Bersatu itu hanya berbelas kerusi saja. Jadi bagaimana kekuatan berbelas kerusi, dan itu pun dengan menggunakan logo PKR, bukan menggunakan logo Bersatu. Tak menggunakan logo PPBM. Dia guna logo PKR, tuan-tuan dan puan-puan. So, bila menang ini, nak lawan dalam pilihan raya yang datang, UMNO bagi indikasi. Aku minta terms kita hari itu banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan satu pun. Nah, ini saya kata, apa yang tidak disebut di dalam press conference itu, adalah dalam kenyataan akhbar itu, bukan press conference, kenyataan akhbar itu, press statement itu, satu signal, satu indikat, how do I say this? Satu permohonan kepada Muhyiddin Yassin bahawa timbalan Perdana Menteri itu mestilah melalui UMNO, mestilah dibagikan kepada UMNO, dan mestilah bukan Hishamuddin. Dan ini dicampakkan kepada Mahyudin, dan Mahyudin bagi masa 3 hari daripada tarikh yang the last meeting MT itu, sehinggalah malam tadi untuk buat keputusan, tetapi keputusan tak keluar. Setelah meeting malam tadi, dia orang decide, okey. Kita takkan demand, sebab kalau UMNO demand, nampak macam UMNO ni gila kuasa. Tapi kita biar offer itu datang daripada Mahyudin. Faham maksudnya? Sekarang ini, Muhyiddin Yassin ni kena cakap bahawa saya dengan ini nak melantik si Fulan bin si Fulan sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia. Question is, siapa? Saya dah sebut malam tadi berkenaan dengan macam mana Hishamuddin. Tun Hussein On itu dia orang tak nak Hishamuddin. Dia nak sama ada Tok Mat, Zahid Hamidi, atau paling kurang pun Ismail Sabri. Tetapi ini semua adalah satu kenyataan, satu permintaan yang sebenarnya dia tahu bahawa UMNO takkan nak. Bukan UMNO takkan nak. UMNO takkan nak Hishamuddin, dan Mahyudin memang takkan nak geng-geng ni. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, ini ada ramai orang tak tahu. Kuasa timbalan Perdana Menteri. Antara yang paling banyak dana sebenarnya di kalangan menteri-menteri adalah timbalan Perdana Menteri. Ni saya cerita malam ni. Perdana Menteri tak ada dana. TPM antara yang banyak dana. Dan kalau jatuh ke tangan orang yang salah, dana itu boleh disalahgunakan untuk tujuan menjatuhkan Bersatu. Dan dana itu perlu, kalau kita tengok, kalau tak silap saya lah, zaman Pakatan Harapan, TPM mempunyai half billion, 500 juta dana untuk tujuan-tujuan pembangunan dan sebagainya. TPM tau. Perdana Menteri tak ada dana tersebut. Dia bukanlah dana duit macam tu, tak. Dia bukan bagi duit cash, tak. Maksudnya dia mempunyai kuasa untuk mengadakan, membayangkan dengan dana yang sebegitu besar, dia boleh pergi ke kampung-kampung, boleh buat itu, buat ini. UMNO lah, saya bercakap tentang UMNO. Akhirnya, ini yang mereka nak. Mereka nak UMNO dilihat sebagai parti yang membela rakyat. Macam tu dia kata dia bengang. Kenapa dia bengang itu? Sebab apa dia bengang? Sebab UMNO melihat jawatan-jawatan yang diberi kepada mereka, jawatan-jawatan yang terdekat kepada rakyat. Contoh Hishamuddin dapat Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan bukan... kat mana Menteri Pertahanan ni boleh berjumpa dengan rakyat? Ismail Sabri tak dapat. Yang dekat dengan rakyat ni KPKT, KPLB, orang kata Menteri Menteri Pendidikan, yang tu yang dekat dengan rakyat.
Pengajian tinggi lah dapat lah dekat UMNO. Tapi pengajian tinggi ni setelah dapat dekat apa nama, menteri yang tak guna tu. Tuan-tuan. So, akhirnya politik kita bermain dan berkisar di kalangan 2-3 orang ni. 2-3 orang ni. Dan mereka mahu kuasa ini atas motivasi mereka sendiri. Apa motivasi mereka, tuan-tuan dan puan? Motivasi mereka mudah saja. Kalau UMNO motivasinya nak membebaskan Zahid, Najib dan sewaktu dengannya keluar daripada kepompong. Keluar daripada tuduhan. Kalau dengan bersatu, bagi mereka untuk mengekalkan kuasa. Itu motivasi dia. Mereka tahu kalau mereka tidak mempunyai dana yang cukup, tidak mempunyai gerakan yang cukup, mereka akan kalah dengan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. Dia akan berlangsung tidak lama lagi. Dan semakin lama pilihan raya ini ditunda, semakin kurang peluang UMNO untuk menang. Sebab itu, agak mustahil, agak sukar untuk Mahyudin nak panggil pilihan raya dalam masa yang terdekat. Melainkan ada satu benda yang besar berlaku lah. Dan disebabkan oleh itulah saya kata kenapa UMNO sekarang ni saya anggap sebagai bodoh. Mereka tahu. Saya nak kata bodoh tu taklah juga. Mereka tersepit lah. Saya boleh kata mereka tersepit. Kenapa saya kata tersepit? Dia ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh. Ke kanan ni dia nak kena bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ke kiri ni nak bersama dengan Mahyudin Yassin. Tak boleh. Dia ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh. Saya bukan bercakap tentang individu, saya bercakap tentang parti tu. Kalau dia dilihat bersama dengan PKR, jadi apa perjuangan dia selama ini? Kalau dilihat bersama dengan Mahyudin, kita akan lawan dia dalam pilihan raya lepas ni. So dalam keadaan macam mana? Kita nak pilih apa? Kita nak jalan sendiri tak boleh. Kerusi kita tak cukup. UMNO ada 39, BN ada 40 lebih je. Tak cukup nak berbentuk kerajaan. Campur GPS, campur warisan, campur GPS tak mampu. So ke mana kita lepas ni? Kita nak pergi ke mana? Sebab itu, mereka sekarang ini berkira-kira nak membuat satu kerajaan perpaduan. Berkira-kira untuk kerajaan perpaduan itu ada. Kira-kira kepada kerajaan perpaduan itu ada. Tujuan kerajaan perpaduan itu adalah menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, menyelesaikan masalah Najib dan juga Zahid dan kawan-kawannya dalam penjara, dalam masa memastikan bersatu kekal berkuasa. Sekarang ini Mahyudin pula tak boleh nak bebaskan dia orang dua ni. Zahid dan juga Najib dan Rosmah dan sewaktunya kan tak boleh. Sebab dia, walaupun macam mana kita kata Mahyudin Yassin, dia masih lagi terikat dengan janji dia untuk nak membawa dia orang ni masuk ke dalam penjara. Dia masih terikat. Bayangkan kalau tiba-tiba dia orang tak bersalah. Macam Musa Aman hari tu. Tiba-tiba 46 kes hilang macam tu je. Bayangkan macam tu. Tiba-tiba hilang macam tu je. So, Mahyudin tak boleh nak buat. Tapi siapa yang boleh buat? So, akhirnya kembali kepada seseorang yang bernama Tun Mahathir. Dan Tun Mahathir ni kita tahu dia boleh buat apa sahaja. Sejarah membuktikan. Dia boleh buat, dia pernah buat dan dia sedang planning untuk buat. Nak bebaskan? Bebaslah masalahnya. Kita tahu PKFZ punya kes dulu kan. Skandal terbesar dalam PKFZ punya Pelabuhan Kelang. Duit kerajaan hilang 5 bilion. Tapi kes tu tak ada orang bersalah. Duit hilang 5 bilion. Tapi tak ada siapa bersalah. Lim Leong Sik lepas. Saya bebas begitu saja. Itu satu kes banyak. So dia boleh melakukannya dengan cara dia sendiri. Tapi nak bagi, kena letak dia lah sebagai Perdana Menteri. Atau paling kurang, Perdana Menteri itu kena di bawah sebagai tangan dia, puppet dia. So what's next, tuan-tuan dan puan? Jadi kalau kita masih lagi berada di bawah mercy dia orang ni, kita masih lagi berada di bawah orang kata apa, ihsan mereka, saya nampak politik Malaysia ni takkan pergi jauh, takkan pergi ke mana-mana. Sebab tu kalau kita nak buat betul-betul buat perubahan sebenarnya, betul-betul perubahan yang betul, saya selalu kata kita tak boleh berharap kepada musuh kita untuk menangkan peperangan kita. We can never rely on our enemy to win us our war.
quote me on this. We can never rely on our enemy to win us our war. We must strive. We must do our own very best. Our own effort. Kita mesti gunakan kekuatan kita sendiri untuk menang. PRU yang akan datang, kalau betul-betul kita nak stabilkan ekonomi, politik kita, kita kena bagi Pakatan Harapan menang dalam keadaan tak ada bersama dengan konco-konco yang lain. Tak bersama dengan berjuang, tak bersama dengan bersatu, tak bersama dengan pengkhianat. Dan pemilihan ahli-ahli parti yang bertanding nanti, YB yang bertanding daripada kalangan Pakatan Harapan, terutama Parti Keadilan Rakyat, mesti menitik beratkan mereka yang bukan kartel. Mesti menitik beratkan mereka yang bukan kartel. Bukan macam sekarang ni. Saya faham kenapa tak boleh dibuang lagi mereka. So akhirnya kita bawa kepada isu yang sentral, iaitu nak lawan. Kita sekarang ni tarik tu, naik ni, orang ni offer ni. Sebab ni mereka, sebab kita punya bargaining chip kita tak berada dekat tangan kita. So kita ni saya masukkan Pakatan Harapan. Kita ada 91 kerusi, tapi bargaining chip kita tak cukup untuk nak menang, kita nak bargain. Betul, kita ada 91 kerusi, tapi kita tak cukup untuk nak bargain. Walaupun mereka ada 30 kerusi, 18 kerusi, mereka masih memegang the biggest bargaining chip. Dan akhirnya kita bergantung kepada orang-orang yang kecil ni. GPS 18 kerusi, Warisan 11 kerusi, 11 kerusi, Pejuang 6 kerusi. Kita masih lagi nak bergantung kepada mereka. The only way kita boleh menang adalah dengan cara kita sendiri nak kena bangkit, membawa agenda kita sendiri tanpa memerlukan orang lain. Sebab itu terima kasih yang menonton saya. Lebih kurang dalam 6,400 sekarang ni dekat Facebook saya, 3,600 dekat YouTube saya, dan kemudian dekat Twitter saya pun tak tahu berapa, tapi lebih kurang dalam 23. Biasanya Twitter ni tak ramai, tapi tak apalah. Kita nak bawa saranan ini supaya kita nak kena gembleng tenaga. Dah cukup. Ada yang kata, Iswardi kau jangan cakap macam tu, kita kena bagi harapan. Nak jadi Perdana Menteri ke tak Perdana Menteri, Anwar Ibrahim bagi kat dia. Apa saya buat ni tak memberi kesan pun. Apa kita semua buat tak memberi kesan. Kita bukan pilihan raya. Kita bukan nak turun mengundi sekarang ni. Sebab yang nak menentukan dia jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim Perdana Menteri atau tidak, itu semua di atas tu. 221 orang tu yang menentukan. Itu biar api, bagi kat dia orang buat kerja tu. Kita tak pening. Kita sekarang ni kena fikir macam mana cara kita nak gemblengkan tenaga kat bawah ni. Nak tukar rakyat, pemikiran rakyat ni supaya sokong Pakatan Harapan. 6 hari bulan ini insya-Allah saya akan bersama dengan Keadilan Ampang untuk bagi talk di Ampang, insya-Allah. Kalau jadi saya akan buat announcement. Di mana, berapa, bila, itu saya akan buat announcement. Yang beli saya dekat Ampang, Keadilan Ampang beli saya dekat masa dinner hari tu, dia orang beli saya, beli. So kita akan buat live di Ampang pada nanti kita akan tentukan tarikh. 6 bulan lah, tapi masa di mana dan adakah dia terbuka atau tertutup, nanti saya akan bagi tahu. Bersama dengan siapa? Itu satu kejutan lah. Gombak pun ada kontak saya tadi. InsyaAllah saya akan bersama dengan Gombak. So bagaimana tempat lain? Masa untuk kita gerakkan. Dan saya kata bahawa kita ada leadership course, kursus leadership, di mana antara kriteria yang kita nak adalah mestilah mereka yang mempunyai pengikut berusia 18 hingga 50 tahun. Dan kita akan buat pada Januari 2021 tahun depan. Pengikut sekurang-kurangnya 5 orang. Dan siapa yang berminat boleh hubungi saya punya admin saya di 014-640-2434. 014-640-2434. Kos untuk kursus itu adalah sebanyak RM1,800. 3 hari 2 malam di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Tarikh dia nanti somewhere in the middle of January, tapi bergantung kepada COVID. Tapi kita akan buat next year insyaAllah. Yang berminat nak bersama dengan saya, kita nak buat perubahan insyaAllah. Saya perlukan 25 orang. Alhamdulillah dah ada ramai yang interested. Tapi bukan semua yang interested tu saya akan pilih juga. Kita akan saring lagi untuk pergi kursus kita insyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya. Ingat tuan-tuan dan puan, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Yang penting, lawan tetap
lawan. Assalamualaikum.